Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Amani binti Adila merupakan salah seorang tenaga pengajar mengaji dalam Nashrah Consultant akan berkongsi dalam video kami pada kali ini. Jadi pada video kami pada kali ini, saya akan berkongsi kisah tentang seorang hartawan yang sangat kaya. Jadi pernah dengar perkataan harta karun? Harta karun tu selalunya adalah apa yang kita rujuk sebagai harta yang melimpah ruah, sangat banyak, sangat bernilai. Tapi tahu atau tidak, perkataan karun itu diambil daripada nama seorang hartawan yang namanya juga terpahat dalam Al-Quran. Tahu tak siapa? Jadi nama karun itu diambil daripada nama Qarun yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qasas. Jadi kisah Qarun ini Allah ceritakan dalam surah Al-Qasas bermula ayat 76 hingga 82. Jadi apa yang menariknya kisah Qarun ni? Qarun ni diceritakan sebagai sangat kaya. Kayanya Qarun ni dikatakan Qarun adalah manusia yang paling kaya dalam dunia ni. Sampai hari ni tiada orang yang lebih kaya daripada Qarun. Yang hidup sebenarnya berkurung-kurung lama daripada kita pada hari ini. Jadi Qarun ni ada satu rumah yang dikhaskan untuk menyimpan semua harta yang dia ada. Allah sebut lagi dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Rumah tu kuncinya sangat besar dan berat. Sampaikan kunci tu perlu dibawa oleh sejumlah pemuda yang gagah. Okey, baik. Itu tentang siapa Qarun. Seterusnya, macam mana pula sifat Qarun ni? Qarun ni orangnya sombong dan sangat angkuh. Tahap mana sombong si Qarun ni? Qarun ni, dia kalau Qarun ni keluar rumah, dia akan bawa kunci rumah harta dia tu pergi mana-mana je dia pergi. Kuncinya besar, jadi bila satu kunci tu kena ada ramai orang pegang, jadi ibaratnya bila Qarun jalan, ibarat tengah ada perarakan sedang berlangsung. Qarun ni tengah mempamerkan kekayaan dia untuk semua orang tengok. Jadi apa jadi bila Qarun ni ditegur atas kesombongannya? Allah ceritakan juga dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun kata semua kekayaan dan kemewahan yang dia ada tu semua disebabkan ilmu yang dia ada. Masya Allah, sedangkan semua kelebihan yang dia ada tu, semua kemewahan dia, semuanya adalah kurniaan Allah. Jadi apa pula pengakhiran kisah hidup Qarun ni? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Allah benamkan Qarun dan seluruh harta dia yang banyak tu ke dalam perut bumi. Masya Allah, macam itulah. Bila Allah dah murka, itulah balasannya. Jadi apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Qarun ni? Yang pertama, bila kita rasa kita ada kelebihan, bila kita rasa kita ada something yang orang lain tak ada, jadi apa yang kita kena buat? Kita perlu bersyukur, ucapkan Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih beri aku nikmat tak susah macam orang lain. Kenapa kena bersyukur? Sebabnya harta tu, nikmat yang kita ada tu, semua Allah punya. Jadi bila-bila masa je Allah boleh tarik semula nikmat yang ada pada kita. Juga Allah sebutkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah. Okey, baik, yang kedua, bila kita ada nikmat, kita kena tahu bahawa nikmat itu juga sesungguhnya satu bentuk ujian untuk kita. Ujian berbentuk nikmat ni adalah untuk tengok kita ni kalau diberi nikmat, macam mana kita akan buat? Adakah makin dekat dengan Tuhan atau makin jauh meninggalkan Tuhan? Jadi kalau kita dikurniakan kemewahan tapi kita lokek untuk bersedekah, kedekut nak sumbang untuk fakir miskin, maka tahulah kita sebenarnya tengah tewas dalam ujian. Siapa tahu sebenarnya seringan-ringan sedekah yang kita hulurkan hari ini mungkin akan menjadi pemberat timbangan amalan kita masa akhirat nanti. InsyaAllah, semoga Allah jauhi kita dari sifat tamak dan sombong macam Qarun. Jadi sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.